Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masih malu-malu, rasa tak yakin, ulang. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pejamkan mata supaya dia masuk ke dalam hati. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh, 9 kali boleh, 11 kali boleh. Buatlah seberapa banyak yang boleh. Kemudian kita baharui kita punya syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali, angka ganjil. Buatlah berapa banyak yang tak. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pohon pada Allah. Ya Allah, ya Allah. Dalam hati sebut apa minta? Allahu, ya Allah. Dalam hati minta ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Minta sihat. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Lagi pendek. Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah. La ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Sampai rasa sayu, rasa nak menangis, rasa kita dah berdepan dengan Allah. Amal situ dah menjadilah. Sambunglah banyak lagi zikir-zikir yang nak mudahnya Allah, 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 ya Allah, Allah, terus buat sampai detik tu, nafas ni Allah, 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 Allah. Nak seronok lagi, letak alat pula kat sini, Allah, 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 supaya kita tahu berapa banyak kita buat. Itu kita tak kisah berapa banyak, tapi yang penting sekali dia masuk menyerap dalam hati dan jiwa kita, dan kita cuba memahami betul-betul tiada Tuhan melainkan Allah. Oh banyak, itulah yang dipanggil zikrullah. Dah ulang banyak kali, tidak ada zikir yang lebih afdal daripada la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nazir, timbalan, ahli jawatan kuasa, imam, siap, hilal, seterusnya semua para jemaah maghrib masjid yang kita hormati, kita kasihi, kita ucapkan tahniah, kita ucapkan syabas, kerana pada hari ini sekurang-kurangnya kita taat kepada perintah Allah. Pada hari ini sekurang-kurangnya bila Bilal kata hayya 'alas salah, marilah sembahyang, kita rupanya salah seorang daripada ribu-ribu orang tu yang pergi ambil sembahyang dan pergi ke masjid. Kita orang yang nyambut. Sebab barangkali kerana zikir-zikir kita tadi, dia connect lah. Apa bahasa Melayu connect ni? Kan connect kan tak elok lah bunyinya tak? Dia menyambung lah. Zikir kita tadi menyambung dengan, dia jadi sejuk, dia jadi lembut, dia jadi orangnya senang masuk apa nama yang baik-baik tu, nyambut je dia datang. Sekurang-kurangnya kita ucap syabas pada diri kita sendiri. Kita hari ini sekurang-kurangnya menjadi orang yang taat. Hari-hari itu hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Orang Islam tak mengajar, hoi pergi sembahyang, dia tak macam itu. Mari itu artinya yang menyeru pun kena sembahyang, yang kena seru pun mari sembahyang, bukan pergilah sembahyang, bangkitlah mendirikan sembahyang. Tak ada, dia ayatnya pun cukup cantik. Lepas sembahyang baru kata hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan, kesempurnaan, kemenangan. Sembahyang dulu, bukan kemenangan dulu. Kerja dulu baru sembahyang tak menjadi. Dia mesti sembahyang dulu.
Lepas itu baru, kalau kita ikut adab tu, adab yang macam mana Nabi ajar azan tu, kalau kita ikut adab tu, jayalah kita. Kita pergi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada orang tulis, tiada panggilan yang lebih besar daripada panggilan Allah. Sebab orang bukan telefon semua, ada panggilan yang diangkatnya, padahal azan dah masuk. Sebab itu ada orang tulis, tiada panggilan yang lebih besar daripada panggilan Allah. Allahu Akbar. Begitu tangan kita. Macam mana boleh Nabi ajar macam itu? Yang surrender macam itu bukan Arab mengajar tau, orang putih yang mengajar macam tu. Surrender. Rupanya surrender ni dengan Allah. Semua orang mengaku kecil lah, tak usah lawan lah, angkatlah tangan, Allahu Akbar. Berikanlah tumpuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ikut adab tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu dulu. Kita sebagai kena tahu bahawa tiada Tuhan yang aku sembah. Banyak Tuhan, tapi yang aku sembah melainkan. Pasal itu orang-orang alim bila dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, di tangan macam tu, la ilaha il tu melainkan Allah, il tu. Maka kita letak dekat lutut kita pun, asyhadu an la ilaha illallah. Mata kita sunat nengok yang kita ngangkat tu, la asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengaku tu dengan mata kita jadi saksi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tahulah syahadah dua tu. Baru hayya 'alas solah. Solat dulu. Kerjakan apa Allah perintah dulu. Lepas itu baru cari kejayaan. Baru cari kesenangan, baru cari insya-Allah kejayaan itu, kerana dia solat, kejayaan itu akan barakah. Kita cari rezeki, anak-anak makan rezeki tersebut, cerdik otaknya. Kita dapat rezeki daripada kerana tiada Tuhan melainkan Allah tadi. Rezeki itu tak ada banyak. Orang sebelah sana tu gajinya 3,500. Kita punya gaji 1,500. Makan ayam juga kita. Beras pun beras elok juga kita makan. Bahkan kita tak pernah pula mengadu kat dia, saya tak cukup makan, tak pernah. Orang yang 3,500 tu mungkin juganya jumpa kawan, aku dah lama benar tak makan Kentucky. Kenapa? Tak cukup lah, tak cukup modal. Yang kita tak pernah cakap macam tu. Tak pernah kita cakap macam tu, pasal kita rasa kita barakah duit kita. Itu dipanggil barakah. Barakah ni, berkat kita panggil. Berkat. Sebab itu kita kena mulakan urusan kita ni dengan solat. Jadi sebab itu solat ni ada masjid. Solat apa nama kita kata, ibadah-ibadah lain Jibril aja bagi tahu Nabi. Jibril aja ajar. Tapi solat Nabi kena pergi ambil dekat Allah. Isra wal Mi'raj punya penting itu. Isra Mi'raj. Kerana apa? Sembahyang itu satu kewajipan yang sangat besar. Sebab itu dia sembahyang tu saja yang masuk dalam azan, dia masuk. Pasal hayya 'alas solah, hayya 'alas zakah tak ada, hayya 'alas siyam tak ada jerit ke macam itulah. Tak ada pula bila masuk aja waktu puasa, marilah kita puasa, tak pernah kita dengar. Kalau ada orang buat macam itu agama baru tu. Walaupun dia ngajak puasa, tapi Nabi tak buat macam itu. Ini kan dia mengajak puasa, apa salahnya? Tak boleh. Sebab Nabi tak buat macam itu. Solat solat diminta. Pasal apa? Solat ini ialah peradaban. Solat ini beradab. Mana boleh pemimpin dengan pengikut, makmum dipanggil. Dalam sembahyang dipanggil makmum. Bukan pengikut, dia makmum. Di depan tu imam. Imam dengan makmum mesti faham
Imam tahu lepas ini baca apa, lepas ini baca apa. Makmum pun tahu lepas ini baca apa, lepas ini baca apa. Dalam semayang. Yang terbaik sekali apa dia? Imam di depan tu dah berdiri, dia kata Allahu Akbar. Bar aja dia tu, baru yang belakang pun start Allahu Akbar. Tak boleh sama bersama. Dia dah bar dia tu, baru yang belakang start bar. Allah. Jangan bar juga sesama Allahu Akbar. Tak boleh. Itu ialah adab bermakmum, berimam ni. Begitu juga kalau kita masa Allahu Akbar rukuk, dah kata bar tu, baru kita pula Allahu Akbar. Dia pun naik Sami Allahu liman hamidah. Dah tu baru kita start bangkit. Tak boleh Sami kita bangkit sekali. Tidaklah salah, tak ada salah, tapi adab tak kena. Sebab dia Allahu Akbar, itu signal start bangkit. Assalamualaikum warahmatullah. Kan? Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita pula mula bagi salam. Sesama pula kita dengan imam. Allah sampai bagi tahu, Nabi sampai bagi tahu, orang yang mendahului imam, oh dia pantas, dia muda kan, dia laju, dia pantas. Daripada bawah tu, daripada sujud tu nak naik ke atas tu, Allahu Akbar. Allah tu kan kita panggil mat asli tu. Dia hanya boleh dipanjangkan sepanjang-panjangnya dalam takbir ni, qiyam tu. Sebab itu daripada bangkit tu Allahu Akbar. Bar tu baru kita bergerakkan ini. Angkat, baru angkat. Nampak tu, dia punya cantik. Tapi itu tak diberatkan orang dalam semayang. Asal datang semayang sudah. Jadi bengkel semayang tak ada buat. Bengkel semayang. Jadi kena juga rupanya. Dalam masa kita dah mahir ni, elok juga kita berbengkel. Berbengkel kita supaya kita dapat ngemaskan apa yang belum kemas. Ataupun sepatutnya kalau kita datang ke masjid ni, kita dapat 100%. Kenapa kita dapat 90? Kenapa kita dapat 80? Kita nak 90. Kalau boleh ada 100 tu kita nak. Pasal apa? Ada lagi perkara-perkara yang kita rasanya kena kemas kini kan. Solat. Jadi solat itu bila selepas saja imam takbiratul ihram, barang siapa berdiri dengan imam, imam berdiri situ, dia dah ada di ini, dia sempat mengangkat takbir bersama imam, sempurnalah dia punya tu. Nampak benda. Artinya umat Islam dilatih mesti menjaga masa dia. Ada tepat tau masa dalam masjid. Barang siapa yang masuk masjid terus duduk di apa nama, di saf hadapan, pahalanya seperti gajah besar dia. Kitab, tulis kitab. Kedua seperti kerbau, ketiga seperti lembu, keempat seperti kambing, kelima burung besar sikit lah, ke belakang burung kecil, belakang lagi sebesar telur burung cit-cit. Awak datang ke masjid, orang depan ni besar gajah, awak dapat besar telur burung cit-cit. Pasal apa? Awak tak mengambil peluang untuk, awak dah datang sesuatu tempat, patutnya awak dapat, kalau awak masuk dalam askar, kalau yang bagusnya sampai general awak. Tapi general satu je kan, takkan semua orang nak general. Tapi macam itulah maksudnya tu. Ada dia punya. Jadi bila datang masjid, ini kita kata kena ada bengkel juga. Rupanya banyak lagi yang kita bukan tak betul, tetapi masih yang boleh dibaiki. Apa pasal kalau dibaiki itu seronok? Bila dibaiki, kita seronok beribadah, seronok. Sebab kita rasa ibadah kita ni betul seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar macam itu. Ni yang kita kata tadi, bermula daripada kita ni sembahyang tu dia letak di depan sekali, letak depan.
Boleh ke dalam masjid kita semayang 2 imam? Boleh? Mana boleh? 1 imam je. Sama ada kita tak suka dengan imam itu, dalam semayang kita lupakan kita tak suka imam, sebab kita bukan berimamkan dia. Sebab itu, siapa imam kamu? Apa jawapan dalam kubur besok? Apa dalam? Imam Fauzi ke? Imam Sarbani ke dia sebut jawab macam tu ke? Al-Quran imamuna. Al-Quran imam kita. Yang itu ialah batang tubuh mengepalai kita solat. Tapi bila tanya siapa imam kamu? Al-Quran imamuna. Nampak? Jadi jangan buat salah. Dia tu aku takkan mau aku semayang belakang dia. Selagi dia jadi imam, tak aku sior pergi ke masjid tu. Oh, kalau sior tu jangan main-main tu, dah teruk betul, dia tak kendak dia langsung tu. Tu orang Perak macam cakap tu, tak sior. Lang suyor lah begini. Teruk betul tu. Tak nak langsung. Kalau selagi dia tu jadi imam, biar raput aku di rumah. Wah, ada orang macam tu. Pasal dia tak faham. Sebenarnya, siapa pun jadi imam tak ada masalah. Walaupun kita tak suka dia, walaupun kita bergaduh dengan dia, tak ada ngapa. Sebab yang kita berimam itu kerana dia itu ialah membaca Al-Quran yang dibacanya. Ini nak jelas betul tahu. Kalau tidak kita bergaduh dengan orang. Nak datang masjid, macam mana? Sangkutkan semua pangkat-pangkat jawatan awak tu. Awak apa? Awak DO, awak menteri besar, nun dekat pagar tu. Masuk sini awak adalah umat Islam. Masuklah awak. Oh, jangan pula nanti bila aku kat sini menteri besar, tempat aku mana? Mana, apa pasal? Apa pasal? Dah. Sebab itu ada menteri besar yang pandai, dia masuk lambat duduk dia di belakang tu. Lagi mulia pula dia duduk belakang, terpaksa orang tengok, ya Allah, menteri besar dah tak ada tempat belakang. Ada pula orang bagi, mari depan. Orang hormat dia kan. Ini maksudnya adab lah tu, itulah adab. Jadi ini yang kita katakan, yang kita kata tadi, di mana solat itu tadi, dia solat dulu baru berjaya. Orang tak solat, memang dia pun kadang berjaya. Cina berjaya. 40 yang kaya di Malaysia. Adalah orang Melayu 2 orang ke 3 orang, lain semua orang. Ada orang kata, Allah ni apa? Kata, kita lah yang nyokong Allah ni. Kenapa bila kaya kita tak dibagi, orang tu pula? Mana ada dia orang mana semayang? Tidak, tapi orang tu kaya. Pergi ngaji balik semula bagaimana terjemahan Ar-Rahmanir Rahim. Kita baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Rahman itu apa? Rahim itu apa? Kita ngaji balik. Saya tengok ada guru tafsir. Minta dia buka balik apa dia tu apa. Rahim itu apa? Rahman itu apa? Tahukah kita apabila disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil orang itu berjaya? Berjaya. Saya berjaya hari ini. Apa berjayanya? Saya hari ini dapat pangkat besar di pejabat, dapat pangkat besar, gaji pun naik. Sampai rumah dengar cakap bini je. Takutkan bini keluar masjid pun tak nak, bini marah. Tapi bunyi tadi pangkatnya besar benar. Pasal apa? Pasal apa? Kerana dia tidak mengambil bahawa yang dimaksudkan ar-rijalu qawwamu 'alal nisa tu, lelaki itu sebenarnya adalah pemimpin kepada perempuan, lebih kuat dan gagah badan tubuhnya daripada perempuan. Itu bermaksud dia ketua. Dia ketua. Yang elok ikut, yang tak elok tegur. Jadi baru kita boleh berjaya. Kalau tidak kan kawan kita banyak di masjid, kita tak boleh pergi masjid. Pasal apa? Pasal tak beranilah. Isteri takut di rumah, tak ada orang. Isteri takut di rumah.
Lepas aja semayang kan, kita tengok semua drama tu. Kalau tengok Netflix, apa nama? Apa? Netflix. Ya Allah. Takut kita tengok filem tu. Orang dah tak ada pakai seluar, pakai baju dah. Hal-hal yang masa zaman kita dulu itu semua tak boleh tengok langsung. Itu berlaku. Dan secara terang-terang. Lagi, orang jantan dengan orang jantan bercium. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pengantin dua orang keluar daripada bilik, keluar, kita nak tengok pengantin, dua-duanya berjambang. Jantan sampai jantan. Itu sedang berlangsung dalam TV, dalam program-program tu. Saya ingatkan TV-TV macam itu je. Kartun pun macam tu. Kartun pun macam tu. Perempuan kahwin dengan perempuan. Perempuan ni manusia kahwin dengan binatang. Itu yang dia panggil LGBT tu. Empat perkara tu kan. Jadi itu semua sedang dipromot. Di mana? Di TV. Dan anak kita menengok TV sekarang ni tak ada lagi di skrin besar. Dia tengok di ini dekat ini. Dan dia suka tak hendak tengok bersama dengan kita. Dia suka tengok seorang-seorang. Ya Allah, nakutkanlah. Menakutkan. Kita tak tahu anak kita yang umur sekian-sekian tu apa yang tak pernah ditengok yang kita tak tahu. Yang kita tak pernah tengok pun dia tengok. Membahaya benar lah. Jadi bagaimana sebenarnya kita, sebab itu dalam Islam kan, adapun syarat sah sembahyang, adapun syarat sah zakat, adapun syarat seorang itu masuk Islam, syaratnya ialah baligh dan berakal. Nampak? Cukup umur dan boleh fikir buruk baik. Jadi bila seseorang nak masuk Islam, rupanya yang Allah minta supaya dibangunkan ni akal dia. Dia boleh milih yang buruk, dia boleh pilih yang baik. Akal dia. Bukan yang macam kata, tak boleh merokok, tak boleh hisap dadah, tak boleh itu, tak boleh ni, tak boleh. Tak boleh. Cakap boleh lah, tak boleh. Tapi baru-baru ni dalam surat khabar kita baca, rancangan kerajaan untuk menyekat budak-budak kecil sekolah ni merokok. Dan kita tak nak bagi lagi budak-budak merokok dah, tapi dibuat dari sekolah. Pada tahun 2020 budak-budak kecil yang merokok 217,000, kalau tak salah saya. Lepas undang-undang tu dibuat, budak yang merokok 317,000. Boleh. Kalau ininya tak dibangkitkan. Kalau kita kata ini dendanya sekian, ini dendanya sekian. Makin rupanya zaman saya kecil dulu ada buku satu. Ada satu majalah, tak ingat saya majalah apa. Majalah itu diharamkan. Rupanya perangai kita ni bila diharamkan, apa pasal haram? Mencari kita buku tu. Kita cari buku tu, nak tahu kenapa haram. Rupanya makin dilarang makin orang nak nyoba. Sebab itu nampaknya orang kena bangkitkan otak akal. Dari segi akal, cuba kita tengok dari segi akal. Adapun kemungkinan kena penyakit jantung itu besar peratusnya kepada orang merokok, kan nampak? Ada kan? Ada angka-angkanya sekali. Ada angka-angkanya. Umur tak panjang tu biasanya ada kaitan dengan dia merokok. Itu bukan dadah tau. Rokok tau. Dadah ni lagi teruk. Tetapi angka fakta-fakta tu langsung tak peduli dia orang.
Langsung tak peduli dia orang. Jambor sakti tu, budak kecil tu, ada yang merokok. Sebab masa dia datang tu dia dah merokok. Bayang. Tahan. Sampai juga rokok tu ke dia. Tak macam mana tak. Letih cikgu-cikgu sekolah tu. Jadi, bagaimana kita harus mengambil satu pendekatan, iaitu membangunkan akal. Akal dia tu boleh memilih apa yang patut, apa yang boleh. Kalau kita fikir baik, satu orang merokok RM20 sehari. Ini kita saja nak menengok pakai akal lah. 20, kita kata RM20 sehari. 30 hari berapa Nazir? Mana tu Nazir? Berapa kalau 30 hari RM20 sehari? 600. La ilaha illallah, banyaknya. 600. Kalau gaji dia 1,500 minimum, masa 600 tu dia punya untuk dia je seorang. 600 tu untuk dia seorang je. Yuran PIBG anaknya minta tolong masjid, tolong bayar. Pasal dia kata saya miskin. Tapi 600 dah lanyaknya seseorang. Daripada peruntukan anak tadi, 600 dah dibelikannya ke rokok. Yang ini patutnya boleh bayar PIBG, rasanya RM50 lah setahun, RM5 sebulan kan. Tak berbayar. Saya dulu tak bayar yuran, tiap-tiap harilah duduk berdiri atas kerusi. Berdiri atas kerusi. Dalam hati saya, cikgu ni melampau betul lah. Yang tak membayar ni bapak saya. Saya yang kena berdiri atas kerusi tu. Sampai sekarang saya meradang dengan cikgu tu. Apa yang saya nak buat? Esok saya tak sekolah, pergi kutip getah tarik, getah sekeram. Jual, bayar. Bayarlah. 6 kupang aja. Bukan banyak. Ini yang kita kata tadi, yang saya sebutkan tadi, sehinggakan kalau kita tak bangun, sebab itu sembahyang ini dia membangunkan otak. Masa tadi saya ada sikit masa lagi. Kau berapa? 8:11 waktu 8:11 ada lagi 5 minit. Tadi saya melawat lalat. Menatang lalat. Rupanya lalatnya umurnya 8 hari je. 8 hari. Dalam 8 hari itu dia kena bertelur. Dia bertelur. Dia panggil beronge. Beronge itu jadi ulat. Tapi seekor tu bertelur ratus ribu. Beronge itu berubah jadi lava. Apa? Lava ya? Yang macam ulat dalam pokok gembira tu. Yang orang Sarawak makan tu. Rupanya protein banyak dalam tu. Jadi dia jadi lava. Dalam beberapa hari jadi lava. Dalam tu macam susu dalam tu. Macam susu. Orang buat apa nama ni? Make up. Orang buat campuran tu, buat biskut. Macam mana makan lalat punya ni? Ingat tak Nabi, kalau lalat masuk dalam air, tekan dia, boleh minum. Dia ada penawar. Tapi kita tak sampai begitu. Dan lalat ni sekarang diternak dia orang. Lava, bila lava tu dia punya itu dah dikeluarkan, sarung lava tu dibuat makanan binatang pula, ikan, burung dan sebagainya. Lepas itu dia mati, jatuh ke bawah. Lalat tu 8 hari sampailah tempoh mati dia. Kutip pula yang tu bagi ikan makan. Rupanya boleh satu perusahaan yang berretan-retan. Saya tak pernah tengok tahi lalat. Kita tengok tahi lalat yang kita fitnahkan lalat berak kat kita, hitam tu. Itu bukan lalat berak. Saya hari ni tengok tahi lalat. Halu-halu benar. Sekilo beribu. Sekilo ribu harganya untuk campur dengan apa nama, macam-macam campuran. Untuk antaranya baja lah.
Cuba baju yang baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru satu cerita lalat aja saya tengok. Besarnya engkau ya Allah. 8 hari tapi dia berjaya, seekor lalat tu akan memberonga kan. Tapi lalat ini bukan memberonga kotor-kotor tu. Dia kerja dia itu, jadi ternak untuk itu dan itu dah. Ada menjual taiknya, ada menjualkan labanya tu berretan-retan hantar ke Amerika mengantar itu. Siapa buat? Bukan kita. Saya tak nak bagi tahu di mana buat tu, nanti tuan-tuan serbu. Nanti tuan-tuan nak menengok. Itulah yang dikata Allahu Akbar tadi. Baru kita cerita pasal lalat. Saya cerita sikit je. Tapi kalau banyak ceritanya lagi, baru kita tahu, ya Allah kecilnya aku ni. Walaupun dia seekor tu hidupnya 8 hari, tapi dia menyumbang kepada suatu kekuatan bumi ni dengan tak berapa ribu dia beronga kecil-kecil halus tu, yang itu akan kita panggil jadi ulat, kita panggil ulat itu yang jadi ayat Allahu Akbar. Besarnya Allah, Allahu Akbar. Itu yang kita tak zikir-zikir tadi. Jadi untuk malam ini, semoga ianya dapat menjadi embun yang menyuburkan bumi yang namanya hati, yang namanya akal, agar dia berkembang subur dan dia akan menjadi orang yang terlalu terhutang budi kepada Allah. Oleh kerana terhutang budi kepada Allah, jangan langsung tak semayang. Bersyukur kerana kita orang yang nampaknya mahu datang semayang. Kita orang yang menyambut perintah Allah. Hayya 'alas solah, datang kita. Walaupun sekali sehari, tak apa. Bermula sehari, lepas tu 2, 3, sampailah bila jadi umur macam kami ni besok, tak semayang di masjid, rasa tak semayang. Wallahu Allah. Tahniahlah. Razak tu kalau ikut dia jalan pun dah malas dah. Tapi ada je kat sini. Artinya tu dia rumah rasa tak semayang. Dia dah semayang. Dah semayang ke belum ni? Pasal apa? Asyiknya. Udah menjadi. Sampai di umur macam itu besok. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri terang kepada hati kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.